billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian Al-Quran. Hari ini alhamdulillah kita telah sampai ke muka surat yang terakhir daripada mushaf, iaitu muka surat 604 insya-Allah. Jadi moga-moga dengan sesi kita ini kita akan mendapat manfaat yang terbaik daripada pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada setiap muka surat Al-Quran. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di 3 surah yang terakhir daripada mushaf, iaitu yang pertamanya surah Al-Ikhlas, dan yang keduanya surah Al-Falaq, dan yang ketiganya surah An-Nas. Surah Al-Ikhlas ada 4 ayat, 1 hingga 4. Surah Al-Falaq ada 5 ayat, dan surah An-Nas ada 6 ayat insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dulu dengan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, surah ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang kelebihan surah ini, tentang para sahabat yang banyak membaca surah ini, yang ada setengah daripada mereka mengulang-ulangnya, sampai ada orang yang mereport kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ada sahabat ni yang sentiasa baca Qul huwallah saja, Qul huwallah saja kan. Tak ada ayat lain dah dibaca. Ayat ni pendek, simple tetapi rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat tersebut yang membaca Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dia telah membaca berulang kali, telah menamakkan mushaf kerana dia baca Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah kan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Qul huwallah ini, surah ini adalah sulusul Quran, 1/3 daripada Quran. Walaupun kita kata tidaklah dari segi ayatnya, dari segi bilangan perkataannya, dari segi bilangan hurufnya itu sama, tetapi setengah ulama mengatakan bahawa maksudnya ialah kandungan. Kerana apa? Kerana kita ni, agama ni kan terdiri daripada 3 cabang yang besar. Jadi salah satunya cabang adalah kepercayaan, keyakinan, akidah, al-iman, dan pokok kepada keimanan itu ialah terletak kepada surah, wujudnya, adanya di dalam surah Al-Ikhlas ini. Sebab itulah namanya adalah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya ialah pure, iaitu bersih, tidak bercampur dengan sesuatu pun. Jadi bila kita katakan seperti contohnya susu, bila tidak bercampur dengan nila, jadi artinya ialah susu itu bersih. Tapi bila jatuh nila setitik, maka dia merosakkan susu tu. Jadi begitulah surah Al-Ikhlas ni, iaitu suci, bersih. Sama sebagaimana bila kita katakan bahawa dia tu niatnya ikhlas. Artinya niatnya ikhlas apa, iaitu tidak bercampur. Tidak bercampur dengan sesuatu apa pun dari segi niatnya, iaitu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka begitulah juga ikhlas. Ikhlas dalam akidahnya adalah lebih-lebih lagi sangat pentingnya. Iaitu kalau tidak ikhlas dalam akidah, artinya ialah syirik. Jadi oleh kerana itulah, sebagaimana satu hadis yang berkenaan dengan malam Lailatul Qadar juga, malam nisfu Sya'ban juga, Nabi SAW sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya pada malam ini, artinya itu memberikan rahmatnya pada malam ini, menurunkan rahmatnya dan memberi keampunan kepada orang-orang yang meminta ampun pada malam ini, pada malam nisfu Sya'ban, iaitu semalam, kecualilah 3 golongan, iaitu seorang yang 2 golongan, iaitu musyrik dan juga musyahin. Musyrik dan juga orang-orang yang bergaduh, orang-orang yang mempunyai perasaan tak baik kepada seorang muslim yang lain. Jadi musyrik ni artinya ialah bercampur di antara sesuatu yang betul dengan yang salah. Jadi kalau akidah kita ni, akidah yang bercampur, artinya walaupun sedikit, maka ia jadi dinamakan sebagai syirik dan tidak lagi ikhlas. Jadi surah ini, insya-Allah surah ini nak bersihkan. Jadi apakah yang hendak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
iaitu Allah SWT nak bersihkan akidah kita ni daripada beberapa perkara asasi yang besar yang sentiasa berlaku dalam hidup manusia. Dan surah ini dikatakan melalui sebab nuzulnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Wahidi di dalam Asbabun Nuzul. Dalam kitabnya Asbabun Nuzul, dia mengatakan bahawa ada sekumpulan orang-orang Yahudi telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berkata, wahai Muhammad, dia kata, Tuhan kami tahu, iaitu Tuhan kami telah diceritakan oleh Tuhan kami di dalam Taurat kami. Jadi kami sekarang nak tahu kan, bagaimana pula Tuhan kamu ni? Tuhan kamu ni daripada emas ke, daripada perak ke, daripada gangsa ke, tembaga ke, apalah disebutkan kan. Jadi sebutkanlah Tuhan kami ni apa, Tuhan kamu ni apa, wahai Muhammad. Lalu turunlah ayat ini. Itu satu pendapat lah. Jadi bagaimana pula dikatakan adakah ayat ini Makkiyah ataupun Madaniyah? Jadi disebutkan ialah majoriti ulama mengatakan bahawa ini adalah Makkiyah, iaitu turunnya di Mekah. Tapi bagaimana pula wujud orang Yahudi? Jadi dikatakan bahawa ada di kalangan orang Yahudi ni yang telah pergi ke Mekah. Mereka ni majoriti mereka ni berada di Madinah kan, di Yathrib pada masa tersebut ni. Jadi mereka datang untuk apa ni, menziarahi dan sebagainya, tapi mereka jumpa Muhammad. Jadi mereka tanya Muhammad. Itu satu pendapat. Ada satu pendapat lagi mengatakan bahawa orang-orang kafir ni, orang kafir musyrik ni, mereka ni pakar sangat tentang apa ni nasab keturunan kan. Ni keturunan apa, kamu ni keturunan apa, kuda kamu ni keturunan apa, kuda mana keturunannya kan, ayahnya, neneknya apa kan. Jadi mereka pun sibuklah bertanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, unsur apa Tuhan kamu ni, unsur apa, nasabnya apa. Nasab kan, cuba beritahu sikit kepada kami. Lalu turunlah ayat ini. Jadi dalam ayat inilah nak bersihkan bahawa tidak ada nasab-nasab tidak ada keturunan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala begini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berkata, "Kul, katakan wahai Muhammad, huwa, dia ni Allah. Dia ni adalah Allah yang Ahad." Ahad ni bagaimana? Ahad ni ialah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, semua tu adalah Ahad. Jadi dia tak katakan Al-Wahid. Sebab Al-Wahid ni kan dia berbeza dengan Al-Wahid dengan Ahadun. Sebab Ahadun ialah satu kata-kata yang mana dia menafikan, automatically tidak ada. Dia bukan satu bukan makna ada dua, tak kan. Tapi maknanya dia adalah esa dalam bahasa Melayu ni kan. Sebab itulah kita baca dalam sirah, kita baca dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah ni Nabi dan juga para sahabat ni ditekankan, diseksa dan sebagaimana yang berlaku kepada Bilal. Jadi Bilal ni diseksa, bila diseksa maka dia mengatakan ahadun. Jadi ahad ni adalah satu kod, satu kata-kata yang mana bagi orang Arab adalah nak menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang mereka marah sangat kan. Jadi dikatakan, para sahabat ni berkata, kalau ada lagi kata-kata yang lebih dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy ni, nescaya aku akan kata sahabat-sahabat yang diseksa ni. Jadi ahadun tu ialah kata-kata yang paling dibenci lah oleh orang-orang musyrik ni. Jadi lawan dia ialah musyrik ni. Sebab kalau satu mungkinlah ada dua. Kalau contohlah kan, jadi maknanya bila ahadun ni maknanya tak, dia adalah satu esa dalam zatnya, satu dalam af'alnya, satu dalam sifatnya. Jadi esa segala-galanya esa kan. Itu perkataan Arab lah yang penjelasannya mungkin akan masa yang panjang kalau kita nak explain. Kalau ada whiteboard dan sebagainya mungkinlah cantik kan. Tapi insya-Allah minta kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti sesi kita pada hari ini supaya dapatlah untuk mempelajari lagi, meneliti lagi, cuba untuk memahami perkataan ahadun ni apa berbeza dengan wahid dan sebagainya. Itu yang pertamalah kan, Qul, katakan wahai Muhammad, Allah tu ahadun. Kemudian yang kedua, Allahu as-samad. Allah ni adalah somad. Somad ini ialah daripada perkataan somada. Somada ini dia memberi makna, beberapa makna digunakan oleh orang-orang Arab. Antaranya ialah maknanya ialah tawajjuh. Iaitu tawajjaha. Bila tawajjaha bi talabil aun, bila seseorang itu pergi kepada seseorang untuk menuntut, untuk meminta pertolongan. Itu nama dia ialah somad. Bila dia begitu. Ada yang katakan maksudnya ialah dia ni adalah maksud ala dawam. Maksud ala dawam ni apa-apa orang pergi pada dia. Apa-apa orang pergi pada dia. Ala dawam ni sentiasa tak berhenti, tak putus-putus. Itu maksud daripada as-samad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah merupakan as-samad.
iaitu tempat kita berharap, tempat kita minta pertolongan, tempat kita bergantung, tempat kita segala-galanya kita pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya ialah Allahus Samad ni. Sebab perkara lain, benda-benda lain, dia ni adalah tak kekal kan. Kalau kita kata, oh, ada orang kita minta pada batu. Batu boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Kayu tak boleh buat apa. Kayu sendiri pun akan rosak bila tiba masanya dan sebagainya. Jadi ertinya di sini ialah Allahus Samad. Kemudian lam yalid walam yulad. Lam yalid, dia ni tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Kedua-dua ni, yalid dan yulad ini adalah kita tengokkan sampai hari ini, itulah manusia banyak kan, yang mereka mencipta-ciptakan, mengata terhadap Allah satu benda yang tidak benar kan. Jadi itu merupakan adalah syirik kan. Syirik yang besar kita tengok pada dunia hari ini kan, dengan adanya orang kata anak Tuhan, kita ada ini isteri Tuhan dan sebagainya. Itulah benda-benda yang karut-marut lah yang berlaku rupanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah ini dia nak menafikan. Allah Taala nak beritahu kepada kita antara perkara yang perlu dinafikan ialah Allah ini tidak beranak. Kerana apa? Kerana beranak dan juga diperanakkan ni merupakan satu benda yang tidak patut bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau beranak ni maknanya lahir sesuatu daripada dirinya. Kalau diperanakkan maknanya dia ni lahir daripada sesuatu yang lain. Itu maknanya ada benda yang tidak betul. Allah Ta'ala tidak perlu. Allah Ta'ala tidak perlu kepada anak untuk apa? Untuk bermain ke, untuk seronok ke, untuk apa, tak ada. Kan Allah Ta'ala tak perlu benda itu semua. Dan Allah tidak diperanakkan. Kalau diperanakkan maknanya dia lahir daripada sesuatu yang lain. Itu juga adalah satu benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lam yalid walam yulad, dan tidak diperanakkan, kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Last and final. Final apa? Iaitu tidak ada sesuatu pun yang kufuwan. Kufuwan ni maknanya mumathil. Kufuwan tu maknanya asyabih. Kufuwan tu maknanya ialah an-nazir. Itu semua adalah perkataan-perkataan Arab untuk menunjukkan kepada apa? Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada. Jadi kalau kita terlintaslah, kita kata, oh, Allah Subhanahu Wa Taala ni mendengar. Kan? Kita pun mendengar juga. Dia katakan, kita mendengar manusia. Manusia pun melihat juga. Allah melihat. Kita pun melihat juga. Tapi adakah sama melihat Allah dengan melihat kita? Allah Ta'ala melihat, dia boleh melihat apa saja kan? Tidak ada yang melindung, tidak ada yang terlindungan, tidak ada kabur, tidak ada. Manusia ni melihat, tapi melihat satu benda yang terlalu kecil dia tak dapat lihat, satu benda yang besar sangat pun tak dapat lihat. Kalau tak ada cahaya tak dapat lihat juga, kalau cahaya terlebih pun tak dapat lihat juga. Tengokkan lemahnya manusia. Nah, atom ke, kuman coronavirus ke, dia tak dapat lihat kan, mesti gunakan teropong juga. Teropong pun kalau teropong yang apa ni katakan mikroskop yang biasa-biasa tak dapat lihat coronavirus. Jadi makna di sini manusia tu lemah melihat. Jadi sedarlah sikit mendengar macam tu juga. Manusia mendengar perlukan kepada apa? Perlukan kepada telinga. Kalau telinga rosak tak dapat mendengar. Kalau lah suara yang terlalu kuat tak dapat dengar juga, terpaksa ditutup telinga. Kalau terlalu perlahan tak dapat dengar juga. Kalau frekuensinya lain, tengok, kita perlukan kepada radio untuk dengar frekuensi itu. Ada pula radio yang tak sampai frekuensi tertentu kan, tak boleh dengar. Jadi maknanya di sini kita ni lemah. Jadi itulah kena sedar sikit kan, bahawa jadi kesimpulan daripada surah Al-Ikhlas ni ialah Al-Ikhlas ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan bahawa inilah sifat-sifat asasi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang tak boleh disyirikkan, tak boleh disamakan, tak boleh, iaitu Allah Taala tu esa, tak sama seperti makhluk. Kemudian Allah Taala ni tempat bergantung, tempat meminta pertolongan, tempat segala-galanya, tempat berharap dan segalanya. Allah Ta'ala tidak beranak, Allah Ta'ala tidak diperanakkan, kerana tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita tamat surah Al-Ikhlas. Kita pergi kepada dua surah yang terakhir atau yang dipanggil sebagai Mu'awwizatain. Mu'awwizatain ataupun artinya dua surah yang digunakan, yang boleh kita gunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meminta Allah kepada Allah SWT daripada sebarang gangguan-gangguan. Ada dua surah sini insya-Allah yang bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu yang pertamanya ialah surah Al-Falaq dan yang keduanya ialah surah An-Nas. Kalau dilihat kepada dua-dua surah ni, dua-dua ni dipanggil digabungkan biasanya kerana dia ni mempunyai persamaan. Cuma mu'awwizatan di sini ialah yang pertamanya, surah Al-Falaq ini ialah perkara-perkara luaran. Perkara-perkara luaran, iaitu kejahatan-kejahatan yang datang daripada luar. Dan yang keduanya ialah surah An-Nas, kejahatan-kejahatan yang datang daripada diri manusia. Of course lah, yang daripada luar ni kan banyaklah benda-benda yang boleh mungkin menyakitkan manusia dan sebagainya. Tetapi
yang annas tu ialah perkara-perkara yang menyakitkan manusia daripada dalam, yang merosakkan manusia daripada dalam. Jadi insya-Allah kita cuba lihat. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita mengatakan kul, katakan a'udzu birabbil falaq. Kedua-dua surah ni adalah surah Makkiyah. Tetapi ada ulama-ulama seperti Al-Wahidi menyebutkan dalam asbabun nuzulnya, dalam kitabnya, mengatakan bahawa di antara sebab nuzul kepada surah ini ialah kisah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi mempunyai seorang hamba Yahudi. Ini berlaku di Madinah. Nabi mempunyai seorang hamba Yahudi yang bantu dia dan sebagainya. Budak, masih budak lagi. Dan budak ini dia telah mengambil, pada satu hari dia telah mengambil, iaitu beberapa mata sikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana terdapat rambut Nabi pada sikat tersebut. Jadi bagaimana cerita ni? Kisah ini disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih mereka. Jadi disebutkan bahawa budak ini, hamba ini telah mengambil rambut Nabi yang ada pada sikat, beberapa anak sikat itu kemudian diambil, kemudian diberikan kepada seorang yang bernama Labid. Okey, nama dia ialah Labid Al-Aqsam. Nama dia itu masyhur. Labid Al-Aqsam ialah seorang ahli tukang sihir. Dia ni pandai sihir dan dia ada anak-anak perempuan dia yang juga diajar dengan sihir-sihir ni kan. Jadi Labid bin Aqsam ni dibuat apa kan? Dia telah ambil sikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sikat, dengan beberapa mata sikat tadi tu. Kemudian dia telah pergi menyembunyikan, setelah daripada sihir dia gunakan di jarum-jarum yang halus tu. Kemudian dia telah pergi ke telaga Bani Zuraid. Jadi di telaga Bani Zuraid ni kemudian ada satu telaga situ, nama dia ialah Zarwan. Zarwan. Jadi diletakkan benda-benda yang disihir tadi tu di dalam telaga ni. Jadi telaga, di bawah telaga diletakkan di bawah satu batu, ditindih dengan batu. Kemudian tiba-tiba maka berlakulah apa yang berlaku, iaitu apa yang dia nak sihir Nabi ni berlakulah pada Nabi. Walaupun tidaklah kita kata Nabi ni sakit dan sebagainya, tetapi datanglah perasaan-perasaan yang pelik-pelik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluh kesah, rambutnya pun berubah, kemudian dia mimpi macam-macam benda-benda yang tak patut kan. Jadi Nabi pun sepelik, benda ni berlaku selama 6 bulan sebagaimana yang diriwayatkan. Dan kemudian selepas daripada tu datanglah malaikat Jibril. Ringkas ceritanya agak panjang sikit tapi lepas daripada Jibril pun datanglah memberitahu kepada Nabi, membawa ayat ni, menyuruh baca ayat ni kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah suruh 3 orang sahabat, iaitu Ali, Az-Zubair dan juga Ammar, untuk pergi kepada telaga ni setelah ditunjuk dalam mimpi oleh malaikat. Jadi setelah tu mereka pergi kepada telaga Zarwan tadi ni, dan mereka tengok di bawah tu ada air tu bertukar kan, bertukar menjadi kekuningan seperti macam ada inai kita panggil dalam bahasa Melayu. Kemudian dia buang air tu, kalau dia tengok dia jumpa lagi lah. Di bawah batu tu ada cebisan mata sikat Nabi SAW, ada rambut dan juga ada ibrah, iaitu jarum-jarum yang halus. Jadi bila ambil itu lalu Nabi bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membaca ayat ini, iaitu Nabi membaca surah Al-Falaq dan juga Nabi membaca surah An-Nas. Jadi dalam surah Al-Falaq ni kita ada 5 ayat, dan surah An-Nas ni kita ada 6 ayat. Jadi pada rambut Nabi itu kan yang disihir itu, dia telah membuat 11 simpulan. Dan setiap kali Nabi SAW membaca satu ayat tu, maka satu simpulan terbuka sehingga habislah 11 ni. Lalu Nabi SAW pun kembali sihatlah seperti biasa. Jadi cerita ini adalah masyhur kan. Dan cerita ini berlaku di Madinah, tapi dikatakan bahawa ayat ini adalah ayat Makkiyah sebagaimana setengah-setengah pendapat. Jadi macam mana nak gabungkan? Jadi dikatakan bahawa ayat ini turun beberapa kali. Ayat ini telah turun di Mekah dan kemudian itu diturun lagi di Madinah, diajar oleh malaikat Jibril itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan benda ini. Jadi sebab itulah dipanggil sebagai dua surah ini dipanggil Mu'awwizatain, iaitu surah untuk melepaskan diri, menyelamatkan diri. Kita meminta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan-kejahatan, sama ada kejahatan dalaman ataupun kejahatan luaran. Jadi kita tengok soal Falaq ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, katakan wahai Muhammad, katakan wahai orang mukmin, katakan wahai semua orang-orang yang beriman,
a'udzu, aku minta perlindungan. Maknanya kita ni tak mampu. Kita tak mampu untuk melindungi diri kita sendiri. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak melindungi kita. Jadi sebab itulah kita perlu kepada satu benda yang melindungkan kita. Yang memprotek kita kan. Daripada apa? Iaitu daripada segala-gala yang berlaku ni. Jadi kenapa kita minta, dengan siapa kita minta ni? Iaitu birabbil falaq. Dengan Tuhan Al-Falaq. Jadi Al-Falaq ni ertinya ialah banyak erti. Al-Falaq, falaq ni, perkataan falaq ni ada ertinya ialah erti yang biasa ialah subuh, fajar. Tapi asal Al-Falaq ni ialah satu benda yang terpisah daripada satu benda yang lain. Itu nama dia Al-Falaq. Seperti mana kalau kita memisahkan kulit buah, ini dalam bahasa Arab dia kata kalau kita memisahkan kulit buah tu daripada buahnya, maka itu nama kita telah memfalakkan dia. Jadi malam ini dipanggil sebagai fajar, tu dipanggil Al-Falaq. Kenapa? Kerana dia menunjukkan bahawa malam tu akan mula ditinggalkan. Siang mula datang, jadi bila siang datang, mana artinya malam itu akan ditinggalkan. Jadi terpisah daripada malam. Itu sebablah kenapa Al-Falaq ini digunakan untuk perkataan subuh ataupun perkataan fajar. Jadi itulah yang pertama, Al-Falaq ni ialah bercerai, maksudnya iaitu jadi boleh memberi makna subuh, boleh memberi makna segala benda yang bercerai daripada satu benda yang lain. Jadi apa-apa sajalah. Jadi Tuhan yang memiliki falak, memiliki fajar, mengikut pendapat yang masyhurnya. Dan kemudian kita minta perlindungan kepada Allah daripada apa? Min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan apa yang diciptakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala benda, kita mengakui kan. Tetapi ada benda-benda yang Allah Taala nak uji kita dengan menjadikan itu boleh mengganggu. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mengganggu manusia, mengganggu kita dan sebagainya kan. Jadi kita minta, Allah Taala berkuasa sebab dia yang memiliki segala benda tu. Jadi dia mampu untuk menolak perkara-perkara itu, menolak kejahatan-kejahatannya daripada kita. Sebab itulah kita perlu minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kemudian daripada apa lagi? Min syarri ghasikin iza waqab. Ghasikin ni maknanya malam. Iza waqab ni artinya ialah masuk. Bila masuk, iaitu kita minta berlindung kepada Allah daripada apa? Daripada segala secara umumnya. Yang pertamanya daripada ma khalaq, dan kemudian daripada kejahatan ghasik, kejahatan malam apabila dia telah melabuhkan, bila telah datang, bila telah tiba. Jadi malam ini memang mempunyai, bukanlah malam tu jahat tapi biasanya kejahatan tu dibuat pada waktu malam. Kan malam tu gelap, malam tu dan sebagainya, maka orang kan berfikirlah nak buat jahat pada waktu malam. Tak kira kan mencuri ke, membuat apa kan dan sebagainya. Sebab manusia tak nampak kan. Boleh lari gitu kan dalam kegelapan malam. Itu jadi malam ni macam-macam, sebab itulah ataupun mempunyai makna yang lebih umum, iaitu dalam kegelapan apa? Iaitu dalam orang tidak tahu. Jadi kejahatan ghasikin iza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqadi. Dan juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala lindung kita daripada an-nafasat. Nafasat ni ialah perempuan-perempuan, dia letak di belakang tu. Jadi maknanya nafasat iaitu perempuan-perempuan yang meniup-niup. Meniup ni itu meniup tu. Itu makna nafasat. Kenapa dipanggil nafasat ni? Ialah nafasat artinya ialah perempuan-perempuan sihir. Iaitu perempuan-perempuan sihir, dan dikatakan ada satu tafsir mengatakan maksud nafasat di sini ialah perempuan sihir anak-anak labid tadi itu. Sebab anak-anak labid ni pandai menyihir, bersihir juga mereka pun. Jadi kita minta pertolongan diminta kepada Nabi, minta perlindungan daripada. Tapi maknanya lebih umum lah, of course kan. Iaitu maknanya, sebab apa kemudian dikatakan perempuan? Sebab perempuan-perempuan ini ada banyak menjadi tukang sihir kan. Dia kata itu kan. Lelaki pun tak ada kan. Tapi ada ramai perempuan yang menjadi tukang sihir. Dia kata yang tukang sihir ni yang meniup-niup pada apa? Fil uqad. Uqad ni ialah simpulan tali. Jadi biasanya cara tukang sihir, kebiasaan tukang sihir iaitu dia akan menyimpulkan rambut, menyimpulkan tali, menyimpulkan apa. Jadi dia akan tiup pada situ. Secara umumnya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada tukang sihir yang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Di situ maknanya nak tunjuk kebiasaan. Tapi secara umumnya ialah mana-mana tukang sihir, mana-mana sihir dan sebagainya yang membuat sihir. Kemudian yang terakhirnya, wa min syarri hasidin iza hasad. Dan daripada orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi kalau tak dengki tak ada masalah lagi.
Tapi orang yang berdengki, bila dia berdengki, start lah kan. Macam-macam lah dia cari jalan kan. Dia sihir sini, buat benda-benda kejahatan kan. Mencela, mencari, memfitnah dan sebagainya. Jadi, semua benda tu adalah kita tak tahu kadang-kadang sebab terpendam dalam diri mereka. Kita tengok orang tu baik tapi sebenarnya dia adalah tukang sihir. Kita tengok orang tu baik sebenarnya dia ada cemburu pada kita. Dia tu ada dengki pada kita kan. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala selamatkan kita daripada segala perasaan-perasaan kejahatan-kejahatan yang kita tak nampak ni. Jadi insya-Allah kita pergi kepada ayat surah yang terakhir pada pagi ini iaitu surah An-Nas. Surah An-Nas. Jadi dalam surah An-Nas ni insya-Allah kita akan tengok iaitu apa? Perkara yang kedua yang kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta protect kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah memelihara kita kerana kita tak mampu kita tak mampu untuk melawan benda-benda ni, kita tak mampu untuk kita sendiri ni kan apa benda ni kita tak nampak kan, kita tak nampak sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam satu ayat yang lain dia kata apa, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka ni dia melihat kamu tetapi kamu tak dapat melihat dia, iaitu jin sini kan, jin kan salah satu daripada makhluk yang mengganggu manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini insya-Allah kan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita kul a'udzu birabbin nas. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala ni adalah merupakan Rabbin nas, dia adalah Rabb kepada manusia. Kemudian dia adalah Malikin nas, dia adalah Malikin nas, raja kepada manusia. Kemudian yang ketiga dia adalah Ilahin nas. Jadi tiga perkara kat sini insya-Allah kalau ada kesempatan di masa-masa yang lain insya-Allah kan kita cuba melihatkan apa perbezaan, apa maksud yang khusus dan saya sarankanlah kepada sahabat-sahabat semua, kepada mereka yang tidak perasan iaitu perbezaan perkataan ni. Allah Taala menggunakan perkataan ni iaitu Malik, Ilah dan juga Rabb. Ketiga-tiga tu mempunyai perbezaan-perbezaannya kan. Walaupun terjemahan kadang-kadang lihat hampir-hampir kan. Ilah, Rabb kadang-kadang diterjemahkan sebagai Tuhan manusia. Tapi apa maksud Tuhan manusia? Apa maksud Ilah? Apa maksud Rabb? Mempunyai perbezaan di antara Ilah dan juga Rabb. Jadi oleh kerana itulah maka insya-Allah kalau ada kesempatan sahabat-sahabat semua kan boleh belajar bukan daripada sini juga tapi belajar daripada mana, cuba lihatkan apakah perbezaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk kita meminta kepadanya sahaja kerana dia sahaja yang merupakan Rabb kepada manusia, dia adalah Malik kepada manusia, dia adalah Ilah kepada manusia. Oleh kerana dia sahaja yang mempunyai sifat-sifat ni terhadap manusia kan, dia adalah bukan Ilah, Rabb dan juga Malik kepada manusia, maka sangat-sangat perlulah kita ni tak boleh minta pertolongan kepada yang lain daripadanya. Hanya kita boleh minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kerana dia mempunyai ketiga-tiga. Apakah benda yang kita nak minta pertolongan dalam surah ini iaitu min syarril waswasi al-khannas, daripada kejahatan waswas. Yang al-khannas al-waswasi al-khannas. Waswas yang khannas ni ialah yang datang dan juga pergi. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia pergi. Dia tak ada selama-lamanya. Tapi dia kadang-kadang muncul, kadang-kadang lari. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu Al-Khannas. Itu maksud Al-Khannas. Jadi manusia ini satu benda yang mengganggu dia adalah was-was. Was-was daripada siapa? Was-was daripada syaitan, kadang-kadang dan juga was-was daripada manusia. Kita akan lihat selepas ayat ini, insya-Allah. Jadi kita tengok Allah SWT meminta kepada kita supaya mengajar kepada kita supaya kita ni minta pertolongan kepadanya. Ya Allah, tolonglah aku dengan kita baca surah ni, tolonglah aku, protectlah aku daripada apa? Daripada kejahatan was-was ni. Jadi was-was daripada syaitan yang khannas ni, yang datang dan pergi ni, macam mana dia mewaswas? Di mana dia mewaswaskan kita? Mewaswaskan kita di apa? Iaitu allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mewaswaskan kita di dalam hati. Sudurin nas, dalam hati manusia. Jadi waswas tu makna inilah maknanya. Sebab hati tu sudur dalam hati kita kan. Qalbi ni kan. Jadi qalbil insan inilah yang menyebabkan manusia ni buat ni, tak buat ni, meninggalkan ni kan, meninggalkan solat kan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak buat perintah Allah, tak buat macam tu kan. Jadi benda tu semua kena pada hati kan. Badan kita ni alat saja kan. Alat yang merupakan rakyat kepada hati ni. Jadi hatilah yang menjadi raja.
hati lah yang boleh perintah ini, buat ini, jangan buat ini dan sebagainya kan. Badan kita ni walaupun besar, walaupun cantik, walaupun apa pun, lemah, dia hanya ikut cakap hati saja. Oleh kerana itulah syaitan ataupun orang-orang yang mewaswaskan nak mengganggu manusia ni, ialah dia ganggu pada hati manusia. Kalau hati tu nak buat, tak kira lah perkara tu berat sangat ke, jauh sangat ke, susah sangat, dia akan buat juga. Kenapa? Kerana hati dia nak buat. Jadi oleh kerana itulah, maka dia tempat target syaitan dan juga manusia yang nak menggoda ni akan menggoda hati manusia. Jadi Allah SWT kata, kita minta daripada gangguan-gangguan tu, daripada was-was tu, bukan was-was ni was-was ibadah, sembahyang, nak ambil wuduk saja, bukan tapi ini was-was ni was-was tentang akidah yang lebih bahaya lagi ni kan. Was-was tu was-was kita panggil was-was fiqh kan, tapi was-was ibadah ni lagi dahsyat ni. Kenapa? Kerana dia boleh menyebabkan kita rasa macam Tuhan ni ada ke tak ada. Dia boleh sampai ke tahap tu kan, sampai dahsyat tu kan. Jadi Allah SWT kata sini, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana dia mewas-waskan dalam hati manusia. Dan yang terakhirnya, siapakah yang was-was tu? Siapakah yang membuat was-was tu? Adakah jin sahaja yang satu benda yang tak nampak saja? Tak. Dua, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin ni asalnya daripada perkataan jannah. Jannah ni artinya istatara dalam bahasa. Istatara ni makna yang berlindung, yang tak nampak. Jadi kita tengok dia tak nampak. Kita tengok tak nampak kan. Sebagaimana yang saya baca ayat tadi kan. Kamu tak nampak dia, tapi dia nampak kamu. Jadi jaga-jaga kan. Oleh kerana itu dia boleh was-waskan kita. Dia masuk dalam urat darah kita, sebagaimana disebut hadis Nabi SAW kan. Dan dia mengganggu. Jadi kita tak dapat memprotek diri kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Maka begitulah yang kedua, nama surah ini adalah An-Nas, nak menunjukkan besarnya manusia ni, peranan manusia dalam menggoda manusia juga. Jadi jaga-jaga daripada manusia yang menggoda manusia, yang menyebabkan manusia itu lari daripada perintah Allah. Kadang-kadang adalah daripada jin dan kadang-kadang daripada manusia. Manusia ini mungkin kawan kita dan sebagainya yang boleh mengganggu kita. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita, sesi yang terakhir daripada surah yang terakhir Al-Quran, Mashaf kita. Dan insya-Allah jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan semua insya-Allah, dengan sahabat-sahabat yang lain yang tak dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.